Dengar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa abu zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athina wa la tu'sir alaina wardina wa dha'anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pengurusi Stali Ahli Jawatan Kuasa Surau Jauhar Taman Sentosa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang alim, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal saleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan sama kita umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini dan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan yang akan dapat membawa kita ini masuk dalam syurga bersama-sama insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita selesai menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, diikuti dengan zikrullah, doa, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua itu menjadi sebab untuk kita dipertemukan oleh Allah SWT di syurga satu hari nanti insya-Allah. Jadi malam ni kita sambung kuliah kita untuk membicarakan kisah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa yang terakhir tahun lepas, tahun ni baru kesempatan untuk datang jumpa dengan tuan-tuan puan-puan semualah. Macam jauh no je bulan 12 bulan 1 tu. Jadi kita dah masuk bulan Rejab, alhamdulillah panjang umur kita ni, bulan yang kita dituntut untuk doa keberkatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, seperti imam baca tadi. Doa tu jangan dimodify lagi dah, sebab Nabi yang sebut doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kerana sahabat-sahabat Nabi ketika mereka ni dah nak sampai Ramadan, 2-3 bulan sebelum Ramadan tu, mereka dah berbual-bual sama mereka, tak sabar nak tunggunya datang bulan Ramadan. Maka pada ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar sahabat Nabi dengan satu doa yang kita baca sampai sekarang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Cumanya orang kita ni suka modify doa Rasulullah, doa-doa dalam Al-Quran. Bila habis bulan Rejab, dia buang perkataan Rejab tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kadang-kadang tak salah pun, baca je lah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan tu. Mudah-mudahan keberkatan Rejab tu sampai keberkatan tahun-tahun akan datang. Mudah-mudahan ada kelebihan. Sama juga dalam Al-Quran dia baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dah itu yang dalam Al-Quran dapat pahala baca Quran. Ini tukar Rabbi shrah lana sudurana, ya boleh, tak salah. Tapi nak dapat fadilat bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa-doa lah, tapi tak ada masalah. Salah tu Ustaz? Tak salah. Cuma kan Nabi yang sebut tu, ikut je lah apa Nabi sebut tu. Janganlah diubah-ubah. Al-Quran dah sebut dah doa-doa dalam Al-Quran, ikut je lah doa-doa dalam Al-Quran tu. Tapi salah tak? Tak salah. Cuma nak ambil barakah, dapat pahala baca Quran, dapat pahala doa, dapat pahala dapat ikut sunnah Nabi SAW. Jadi itu antaranya lah yang kita mohon pada Allah Ta'ala dapat jumpa Ramadan. Dapat jumpa Ramadan. Sebab
Bulan Rejab ni bulan untuk kita bersiap sedia berhadapan dengan Ramadan. Jadi dah boleh praktis lah puasa sunatnya dah mulalah. Kita aktifkan bacaan suci Al-Quranul Karim. Kalau tahun lepas tak boleh khatam satu Quran sebab dalam bulan Ramadan, kita mulakan lebih awal pada bulan Rejab. Mudah-mudahan ujung Ramadan nanti dah khatam satu Quran. Itu antara perkara yang mungkin boleh diusahakan lah. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung kuliah kita. Yang lepas kita dah bicarakan tentang ahli keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW yang awal-awal memeluk agama Islam. Antaranya ialah Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Kemudian beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain termasuk Bilal bin Rabah dan seumpamanya. Jadi ini adalah antara pengislaman di awal-awal ketika Islam tu disebarkan secara sulit selama 3 tahun lebih kurang macam itulah. Kemudian digiatkan lagi oleh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan. Inilah bermulanya penentangan-penentangan yang Nabi SAW hadapi, dan penentangan yang kuat datang daripada antaranya pakcik Nabi SAW sendiri yang namanya Abu Lahab. Pakcik-pakcik Nabi ni semua sayang pada Nabi. Abu Lahab sayang pada Nabi, Abbas sayang pada Nabi, Hamzah pun sayang pada Nabi. Ini antara pakcik-pakcik Nabi SAW yang sangat sayang pada Nabi SAW. Pakcik Nabi yang pertama Al-Haris, anak sulung lelaki kepada datuk Nabi yang namanya Abdul Muttalib tu, namanya Al-Haris pun sayang juga pada Nabi. Semua sayang pada Nabi. Cumanya apabila Nabi SAW membawa syiar Islam, ada di kalangan pakcik-pakcik Nabi SAW ni yang tak suka. Yang terutamanya adalah pakcik Nabi yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan sebab dia pelahap, tuan-tuan. Lahab ni maksudnya bercahaya. Abu Lahab ni orang yang paling bercahaya. Bahasa Arabnya, orang ni antara orang yang paling handsome sekali lah kat Mekah. Macam tu. Jadi kalau suami kita tengok muka handsome lain macam, muka abang macam Abu Lahab, jangan sebut macam tu, marah suami kita. Sebab apa? Abu Lahab ni gelaran yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab. Pakcik-pakcik Nabi yang lain, contoh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pun dia tak menerima Islam pada peringkat awal, tapi Nabi bawa Islam, dia tak benci pun, dia tak kisah pun, suka tingkau lah kau nak buat apa pun. Macam tu lah ceritanya. Yang betul-betul sungguh-sungguh nentang Nabi SAW ni Abu Lahab. Sayyidina Hamzah relax-relax je, tetapi dia sayang pada Nabi. Abu Talib, dia tak masuk Islam, tapi dia sayang sungguh pada Nabi SAW. Begitu juga Abbas. Abbas pun tak masuk Islam lagi masa tu. Ketika perjanjian Aqabah 2, ketika Nabi SAW utus Mus'ab bin Umair, bila orang Mekah, orang Madinah datang di kaum Aus dan Hazrat bincang dengan Nabi, supaya Nabi ni jadi orang tengah. Perdamaian antara orang Aus dan Hazrat, peperangan saudara tu telah berlarutan panjang dah pada ketika itu. Maka dibawa ke satu perjanjian dinamakan perjanjian Aqabah 1, perjanjian Aqabah 2. Perjanjian Aqabah 2 tu pakcik Nabi yang temankan Abbas tu. Abbas ni tak masuk Islam lagi pun, tak masuk Islam lagi pun, tapi dia temankan Nabi ketika orang-orang Madinah ni ajak Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinah pada ketika itu. Maka Abbas ni cakap, aku benarkan kamu bawa anak saudara aku ni, tapi kamu jaga dia betul-betul. Tapi kalau kamu dah tak boleh terima dia sebagai sebagai saudara kamu kembali kepada aku. Aku dengar apa-apa hal berlaku pada anak saudara aku Muhammad ni. Nabi dah, dia nanti jadi Nabi dah. Yang cakap tu pakcik Nabi nama Abbas. Abbas ni tak masuk Islam lagi, tapi dia sayang sangat pada Nabi SAW. Ini antaranya. Sampailah dalam peristiwa peperangan Badar, Abbas ni telah menjadi tawanan perang. Masa itulah bila ditawan lebih kurang dalam 70 orang lebih kurang tu ditawan, termasuklah Abbas pakcik Nabi dalam peperangan Badar tu. Ditawan, maka dibuat keputusan, dibuat mesyuarat. Nabi SAW tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni dia lembut sikit. Minta pandangan Sayyidina Abu Bakar. Ni tawan-tawanan ni semua nak buat apa ni? Nak bunuh ke, nak apa ke, cerita gitu. Abu Bakar As-Siddiq ni jiwa yang lembut. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku cadangkan supaya kita kenakan tebusan. Maknanya apa?
mereka ni kalau nak bebas mereka kena bayar. Itu yang dapat akhirnya keputusannya bayar tebusan sebanyak 4,000 dirham setiap orang. Termasuklah Abbas pakcik Nabi ni. Tanya Saidina Umar, "Wahai Umar, apa agak-agaknya hukuman yang kita nak jatuhkan pada tawanan perang Badar ni?" Maka Umar kata, "Ya Rasulullah, bunuh je lah." Dia ni musuh-musuh Islam, bunuh je lah. Masa tu Islam baru peringkat awal. Masing-masing tengah tak ada duit di kalangan orang muhajirin. Orang Ansar pun banyak membantu orang muhajirin. Ada di kalangan mereka ni sanggup bergadai harta nyawa mereka, bergadai harta mereka ni semata-mata untuk membantu kaum muhajirin yang datang daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah tu. Jadi masa itulah Nabi SAW buat keputusan mengambil pandangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengan duit tebusan tadi itu boleh digunakan untuk memberi senjata, sebab ancaman terhadap Islam di Madinah tu telah pun bermula apabila berlakunya peperangan Badar. Sebab tu tentera-tentera Badar ini, sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar tu, kita tak boleh hina dia. Sebab dia ada label tersendiri. Antara sahabat Nabi yang saya pernah cerita dulu, sahabat Nabi yang dia kalau tidur dia susah nak bangun. Macam itulah. Kalau suami kita macam tu, abang punya perangai sama macam sahabat Badar yang tidur susah nak bangun. Siapa dia? Yang pernah difitnah bersama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nama dia siapa? Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni terlibat dalam peperangan Badar, tapi dia punya penyakit apa? Kalau dia tidur susah nak bangun. Tapi dia berjuang dalam peperangan Badar tu sehingga dia risau. Dia bukan tak sembahyang, dia sembahyang, kuat ibadah dia. Tetapi penyakit dia kalau tidur susah nak bangun. Jadi jenis pattern dia macam tu katanya. Maka dia jumpa Nabi SAW. "Ya Rasulullah, aku ni kalau tidur ya Rasulullah, aku susah nak bangun ya Rasulullah." Nabi SAW kata, "Aku lebih bimbang kalau kau tak boleh tidur." Ini ayat ni kepada Safwan bin Mu'attal je. Kita jangan ambil perasan pula. Tanya anak kita, anak pula dengar ceramah pula hari ni. Kejut pagi-pagi, bangun subuh. Kau ni kalau tidur susah nak bangun. Mak, dia kata. Nabi SAW pernah kata, iaitu dia gulung hujah pula. Aku lebih risau kalau kamu tak boleh tidur. Sebab tu dia difitnah ketika tentera-tentera Islam dalam perjalanan balik satu peperangan tu, dia balik ke Madinah. Maka Sayyidina Aisyah kan tertinggal, kalungnya tercecer tu. Dia pun turun kat atas unta tu, ada macam satu kotak bilik lah, untuk orang perempuan dia masuk dalam situ lah, tak ada terdauratnya. Jadi dia pergi qada hajat. Bila qada hajat tu, jalan tu tercecer lah kalungnya itu. Tentera Islam masih tunggu lagi ni. Jadi bila dia perasan kalung dia hilang, maka dia pun turun. Ketika dia turun cari kalung tu, tentera Islam pun bergerak ke Madinah pada ketika itu. Jadi tertinggallah Sayyidina Aisyah ni. Di satu sudut yang lain tu ada sahabat Nabi. Siapa dia? Safwan bin Mu'attal. Dia kata tidur tadi tu, terjaga, dah tak ada orang dah. Itu biasalah. Bila tengok-tengok dia jauh, itu macam unta isteri Rasulullah. Dia kata isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sayyidina Aisyah. Maka menjadi tanggungjawab dia ni untuk mempertahankan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak akan benar, tak akan biarkan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sanggup bergadai nyawa demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun tarik tali unta Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tu sampailah ke Madinah. Sampai kat Madinah itulah orang-orang munafik memfitnah Safwan bin Mu'attal dengan Siti Aisyah melakukan perbuatan terkutuk. Ini ceritanya. Menyebabkan ada sebagai pendapat Nabi SAW pun macam hambar pada ketika itu. Nak cakap pun tak cakap sangat, sampai Siti Aisyah demam. Sampai Siti Aisyah ni minta izin pada Rasulullah SAW, minta izin balik rumah bapa dia Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Wahyu tak turun lagi. Nak kata betul ke tak betul Siti Aisyah ni buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal ni, tak turun lagi. Ada pendapat kata lepas 40 hari ke, lepas lebih kurang dalam sebulan baru turun ayat Quran yang menyatakan Siti Aisyah ni adalah satu wanita yang suci, seorang wanita hebat. Sampai Nabi terbaring, mengikut sebagian Nabi SAW tersandar apabila wahyu turun. Maknanya berat sungguh wahyu tersebut. Mengiktiraf ataupun menyucikan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha daripada tomahan golongan-golongan munafik pada ketika itu. Yang kena fitnah siapa? Yang kena fitnah Sayyidina Aisyah dengan siapa? Dengan Safwan bin Mu'attal tu lah. Safwan bin Mu'attal sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar itu ceritanya. Jadi tak boleh cela sahabat Nabi ni, terutamanya mereka-mereka yang terlibat dalam peperangan Badar. Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, Sayyidina Uthman ke, masa tu kita tak boleh cela sahabat-sahabat Nabi SAW ni, termasuk Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi ini antaranya lah. Jadi Safwan bin Mu'attal ni
Dia antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan kerana dia adalah salah seorang daripada tentera Badar. Jadi Safwan bin Mu'attal ni bila dia tarik unta Siti Aisyah ni, tarik dia. Siti Aisyah kata apa? Wallahi aku tidak mendengar perkataan lain yang keluar daripada mulut Safwan bin Mu'attal. Dia tarik tu, dia tak bual-bual dengan Siti Aisyah sampai ke Madinah. Apa yang keluar daripada mulut dia? Perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimah yang keluar sebab apa? Sebab dia dah jangkakan dah. Mesti kena apa-apa. Mesti orang fitnah dia kalau orang tak faham. Sebab tu kalau kita tengok ada satu berita pada kita, fatabayyanu, maka dapatkanlah penjelasan. Jangan tengok secara luaran saja. Fatabayyanu, mana bertabayun, dapatkan penjelasan. Abang pergi mana bang? Tak adalah, abang pergi masjid. Betul suami betul-betul pergi masjid kan? Kita ni sebab dah sangka buruk dengan suami ni tadi, siasat tu. Telefon kawan-kawan suami tu. Sampai kawan-kawan suami telefon, apa pasal bini kau telefon aku ni? Kau gaduh lelaki bini. Dan jadi fitnah dah. Ceritanya begitu. Jadi tohmah dah. Daripada orang tak tahu kita bergaduh, sampai orang tahu kita bergaduh. Mamat tu dengan bini dia bukan okey tu. Tengok luaran macam okey je tu. Oi, bini dia tu susah nak percaya. Puncanya apa? Puncanya kita telefon kawan laki kita nak pastikan betul ke laki aku pergi masjid tadi. Cerita gitu. Ini antara perkara yang kadang-kadang benda boleh kecil benda boleh settle, tapi dia lebih suka pilih jalan nak gaduh tadi tu. Tu orang kata benda boleh bincang, buat apa nak gaduh kan? Benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Itu ceritanya. Jadi benda-benda ni kan dia ambil kira. Tak habis saya ceramah ni. Setiap kali ceramah mesti tak habis tajuk tuan-tuan. Tak bila nak habis saya tak tahulah. Jadi pendek cerita, bila dah ramai sangat sahabat-sahabat Nabi kena seksa, termasuk Bilal bin Rabah, sahabat ya ustaz, semua orang laki ustaz cerita. Ya betul orang laki, tapi orang perempuan ada juga yang terseksa. Antara Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir, keluarga Yasir itu dia azab. Begitu juga hamba kepada Sayyidina Umar. Sebagian menyatakan bahawa hamba kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Namanya siapa? Zunairah. Zunairah ni dia didera, dicocok mata sampai buta. Itu cerita gitu. Tapi dia tetap mempertahankan agamanya. Ketika dia mempertahankan agamanya itu, maka Allah Ta'ala bagi karamah pada dia. Ni kisah sangat masyhur lah. Besoknya mata dia celik balik. Takut ni. Jadi takut Abu Jahal dengan Zunairah tu. Itu antaranya lah. Dan ketika mereka diseksa, termasuklah Saudara Bilal bin Rabah, termasuklah Ammar bin Yasir dan ahli keluarganya, Nabi SAW nampak tak? Yes, Nabi nampak. Nabi nampak sahabat-sahabat ni kena seksa. Tapi kenapa Nabi SAW tak ambil apa-apa tindakan? Tak mempertahankan mereka? Sebab zaman itu adalah zaman perhambaan. Siapa pun jadi tuan, dia boleh melakukan apa saja kepada hamba dia. Makanya siapa yang menafikan hak tuan tadi, maka orang ni boleh kena hukum. Islam masa tu belum berkembang luas lagi. Tak macam sekarang, tak macam Nabi SAW berada di Madinah. Maka pada ketika itu Nabi tengok dan Nabi berdoa. Nabi menangis juga. Contohnya Habab bin Aras. Habab bin Aras ni dia punya tuan dia ialah Ummu Ammar. Ummu Ammar ni tuan-tuan, Habab ni hamba yang ditugaskan untuk nak meleburkan besi. Maknanya dia akan buat peralatan besi tadi dengan menggunakan, buat peralatan besi macam pedang ke baju besi apa semua tu. Habab bin Aras tu, kalau tak saya Habab bin Aras lah, iaitu orang yang mengajar adik kepada Sayyidina Umar. Dia sama dengan suaminya. Masa tu kan orang Jawa cakap konangan, kantul lah, senang cakap gitulah. Sayyidina Umar pergi rumah adik dia masa tu, betul ke masuk Islam? Maka adik dia nama Fatimah ni mengaku. Semasuklah suaminya Sa'id bin Zaid, tak silap saya masa tu. Habab bin Aras menyembunyi kat mana? Dia bersembunyi dekat dalam di tempat persembunyian di dalam rumah Fatimah. Jadi Umar ingat cuma 2 orang je yang ada kat situ. Rupa-rupanya ada sahabat Nabi yang lain. Habab Aras atau Abu Muslim Al-Khawlani. Habab bin Aras pada gitu-gitu. Kalau tak silap saya lah, kisah dia macam tu. Jadi pendek lagi cerita tuan-tuan, ketika diseksa tu Nabi SAW nampak, Nabi menangis. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal memeluk agama Islam, mereka telah pun menebus sahabat-sahabat Nabi yang telah diseksa, ditebus. Maka orang-orang musyrikin Mekah ni yang sedang menyeksa hamba-hamba mereka ni, mereka tengok yang datang siapa? Sayyidatina Khadijah. Gunakan harta dia untuk menebus seorang hamba. Pada dia hamba yang telah masuk Islam tu tak ada nilai.
Maka Sayyidina Khadijah, Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat Nabi yang kaya-kaya habis duit dia disebabkan apa? Untuk menebus sahabat-sahabat Nabi yang diseksa. Tapi yang diseksa makin lama makin banyak. Dia punya peruntukan duit tak berapa nak banyak sangat. Akhirnya mereka ni melalui hukuman-hukuman tu. Adakah mereka ni tak mengadu pada Nabi SAW? Maka Nabi SAW pun diadu juga oleh sahabat-sahabat Nabi. Ya Rasulullah, di kalangan hamba-hamba, tak ada ke cara lain? Kami ni dah kena seksa akhir-akhir dah tak tahan. Bukan sebab mereka ni mengeluh disebabkan apa? Disebabkan mereka tak redha masuk Islam. Tak. Sebab mereka nak mempertahankan Islam, mereka sanggup dibunuh dan sebagainya. Dicocok mata sampai buta. Itu Bilal bin Rabah ditindih badan dia dengan batu besar dan sebagainya. Adakah mereka ni tak ada pilihan untuk keluar Islam? Ada pilihan. Tetapi mereka tidak memilih untuk keluar dari Islam. Tapi sifat manusia. Ada di kalangan mereka, ya Rasulullah tak tahan, ya Rasulullah sakit, ya Rasulullah. Adakah Nabi tak faham? Nabi sangat faham. Sebab tu ada hadis Nabi SAW kata, satu ketika dahulu orang yang mempertahankan agamanya sampai ada yang kena gergaji, ada yang sampai kena cincang. Nabi SAW cerita dalam satu hadis. Tu boleh ceritalah, tanya ustaz-ustaz yang ceramah pasal hadis tu. Jadi kisah-kisah macam ni meredakan sahabat-sahabat Nabi tu. Tapi ialah sampai satu peringkat tahun yang kelima kenabian, maka oleh kerana dah ramai sangat orang Islam yang kena seksa pada masa itu, hidup orang Islam tak damai. Nak buat ibadah dekat Kaabah pun tak berani juga. Beraninya orang Islam untuk pergi buat ibadah dekat Kaabah. Kaabah ni orang kafir pun dia beribadah, kerjakan haji ikut cara dia lah, jahiliah. Orang Islam pun menghormati bangunan Kaabah sebab dia adalah bangunan yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan anak dia Nabi Allah Ismail alaihissalam. Mereka tak boleh buat ibadah. Yang jadi mereka berani buat ibadah tu sejak apa? Sejak bila? Sejak apabila Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Hamzah masuk Islam dan juga Sayyidina Umar masuk Islam. Bila dua orang ni masuk Islam, tuan-tuan, maka dua orang sahabat Nabi ni sangat digeruni. Siapa yang menentang siapa yang menentang Umar, siapa yang menentang Hamzah, dia setanding tu. Dia punya power kuat, dia memang standing, tuan-tuan. Ini memang buku bertemu ruas lah. Kira macam maha guru dengan maha guru lah, tuan-tuan. Orang kata kalau belajar silat tu kita ada 10 jurus, ngajar pada anak murid jangan ajar semua. Nanti dia jujak dengan orangnya tu. Dia pijak kepala kita. Jadi sediakanlah 1-2 jurus, bagi 8 aja. Gitu. Itu yang ilmu tak berkembang tu. Sepatutnya bagilah semua baru ilmu tu berkembang. Ilmu tak berkembang sebab apa? Sebab ada ilmu-ilmu yang kita tak sampai pada orang. Sebab apa? Takut orang tu lebih pada kita. Ni tak betul ni cara dia. Jadi Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar ni dua-dua sama-sama kuat. Sama-sama naik lah budak-budak sekarang cerita tu kan. Sama-sama up. Cerita gitu. Jadi dua orang ni lah yang menjaga pintu Kaabah, yang menjaga pintu Kaabah pada ketika itu, yang menyebabkan orang Islam berani untuk tawaf dekat Kaabah tu. Yang ni ceritanya. Sebab apa? Ada dua orang panglima yang sedang menjaga, tuan-tuan. Itu yang jadi orang kafir ni yang pentol-pentol ni, yang ketua-ketua ni jadi macam tak puas hati ni. Dia tak puas hati. Sebab apa? Dah ada backup besar. Cerita gitulah. Pendek lagi cerita, tuan-tuan. Tahun yang kelima kenabian, oleh kerana dah ramai dah orang Islam hidup tak tentram, maka Nabi SAW pun telah pun berdasarkan wahyu, Nabi SAW menunjukkan satu arah. Nabi SAW menunjukkan satu arah menggunakan tangan dia. Arah tu menuju ke mana? Ke satu tempat di arah negara Habsyah. Negara Habsyah tu iaitu di mana ramai penduduknya adalah di kalangan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Ketuanya adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi itu namanya Asamah bin Abjar An-Najasyi. Nama dia macam perempuan. Asamah, iaitu antara nama-nama itulah. Dia tunjuk sana. Maknanya apa? Nabi SAW tahu ada satu raja yang berkuasa di Habsyah sana. Raja tu nama Raja Najasyi. Raja Najasyi ni dia walaupun dia agama Nasrani, tapi selepas itu lama kemudian tu dia masuk Islam juga akhirnya, Raja Najasyi ni. Tapi saya cerita zaman dia masih Nasrani. Dia adalah satu orang yang memang tak suka menzalimi orang. Dan apabila dia ni dapat satu perkara yang orang cerita pasal buruk ataupun ada apa-apa pertuduhan, maka Raja Najasyi ni pasti akan siasat dulu. Ini baru betul ni, tuan-tuan. Walaupun dia bukan Islam, tetapi mereka tidak suka kepada penindasan. Itu. Ada jenis orang yang dia non-Muslim, tapi dia tak suka nak gaduh-gaduh perang-perang, tak suka.
Kalau kat Israel semua, tak semua orang setuju dengan askar-askar Israel ni tuan-tuan. Tak setuju. Ada di kalangan mereka yang memang mengharapkan perdamaian. Mereka tak nak perang dan semamanya. Ya, ini ada. Kita ni orang Islam ni ada juga yang perangai ni orang cakap jangan gaduh, jangan gaduh. Gaduh juga. Itu kita tuan-tuan, sebahagiannya, ke semua gaduh. Tapi kalau tak ada orang gaduh, tak ada kerja pula saya kat pejabat tu. Suami isteri bergaduh tak ada. Hari ni lengang je. Kenapa lengang office? Hari ni tak ada orang gaduh, Ustaz. Cerita gitu. Boring juga sebenarnya. Rupanya orang gaduh pun ada hikmah juga. Tak gaduh pun ada hikmah juga. Tapi bukan saya suruh orang gaduh, tuan-tuan. Tadi bincang-bincang dengan seorang hamba Allah ni, dia kata, Ustaz, kes makin hari makin menjadi-jadi kes rumah tangga. Saya cakap dengan dia, Ustazah, saya cakap dengan dia, selagi mana ada orang berkahwin, selagi itulah konflik rumah tangga tu akan berlaku. Bila konflik rumah tangga tu akan berhenti, Ustaz? Kalau Ustazah nak tahu, konflik rumah tangga tu akan berhenti pada hari kiamat nanti. Itu sebut gitu. Sampai kiamat pun orang akan kahwin, tuan-tuan. Selagi mana orang kahwin, kita ni manusia, bukan malaikat-malaikat pun, dia tak bergaduh pun. Yang kita manusia-manusia, ada kelebihan, ada kelemahan. Selagi mana kita nampak kelemahan, selagi itulah konflik tu akan berlaku. Sebab kita tak akan kahwin dengan orang yang perfect sungguhlah, alim sungguhlah, Ustaz, suami saya Ustaz, marah tidak, itu tidak, nafkah pun tidak, contoh gitu kan. Wah, itu dah masalah dah. Isteri saya pun baik sungguh, Ustaz. Enggih je, ngangguk je. Iyalah bang, baik bang. Merajuknya tak ada, apa tak ada. Saya rasa pun boring juga cerita gitu. Duduk ngetes sama-sama. Yang orang cakap, aku pening lah bini aku mengajuk. Yang ini pun cerita, bini aku pun pernah mengajuk. Yang dia ni bini baik sangat, tak pernah mengajuk, tak pernah marah, tak pernah apa. Dia jadi tercengang je. Sebab apa? Sebab tak ada pengalaman memujuk, tak ada pengalaman berhadapan dengan situasi cemas, genting apabila isteri tadi mengajuk. Mengajuk ni satu benda yang mencengkam jiwa orang lelaki sebenarnya. Kalau orang perempuan belum tahulah. Dia gitu. Tapi orang lelaki tak ada pilihan. Paksa pujuk jugalah. Nak buat macam mana kan? Isteri macam itu. Mana suami-suami yang dia suka memujuk, mana dia sayang sungguhlah isteri dia. Macam gitu. Dan isteri-isteri yang selalu sangat mengajuk tu mungkin dia tak sayang pada suami dia. Agak gitulah, agaknya. Jangan beria sangat ni. Tak masuk tajuk ni. Jadi Nabi SAW pun tunjuk satu arah, tempat itu adalah Habsyah lah. Habsyah ni tempat orang kulit hitam lah, cerita gitu. Pendek lagi cerita, tuan-tuan. Dah nak habis masa. Pendek lagi cerita, maka Nabi SAW pada bulan Rejab. Sebab ni kebetulan bulan Rejab ni. Pada bulan Rejab tahun kelima kenabian, maka Nabi SAW perintahkan orang Islam untuk berhijrah. Dia berhijrah pada ketika itu lebih kurang 12 orang lelaki dengan 4 orang perempuan, iaitu diketuai oleh Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dia pergi sekali dengan Ruqayyah binti Muhammad, iaitu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Islam pertama yang berhijrah adalah Sayyidina Uthman dan juga anak Rasulullah yang namanya Ruqayyah. Yang diceritanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa Uthman dan Ruqayyah berdua adalah orang yang awal-awal berhijrah ke jalan Allah selepas Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Lut. Ini dalam sejarah. Siapakah dia orang Islam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali berhijrah ke jalan Allah, berhijrah atas perintah Rasulullah, itu adalah berhijrah pada jalan Allah tu. Walaupun dia tak hijrah macam hijrahnya Nabi SAW ke Madinah itu. Jadi Nabi SAW kata Uthman dan Ruqayyah berdua ni adalah orang yang paling awal sekali hijrah pada jalan Allah selepas Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Lut. Sebab Nabi Allah Ibrahim ni kita tahu dia banyak bermusafir. Sebab tu dia bawa Siti Hajar rahimallahu ta'ala anhu ni. Siti Hajar ni dibawa ditempatkan di tempat yang tanah kontang atas perintah Allah, bukan kerana menzalimi. Ini kita kena faham ni. Bukan kerana menzalimi, atas perintah Allah. Sebab sebahagian riwayat menyatakan bahawa dia kesan daripada cemburunya Siti Sarah itu. Siti Sarah ni tuan-tuan isteri pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar ni isteri kedua. Dan ada pandangan menyatakan bahawa Nabi Ibrahim pun ada isteri ketiga yang selalu galonya ada di Nusantara ni. Yang itu apa nama dia saya pun tak ingat, tuan-tuan baca sendiri, tengah hot agak cerita gitu.
penemuan-penemuan yang dia dapat daripada pustakaan di bawah Masjidil Aqsa, itu yang nak dimusnahkan pun akhirnya pun dia tersebar juga, iaitu nak kira. Jadi Siti Hajar ni siapa sebenarnya? Siti Hajar ni sebenarnya adalah hamba kepada Siti Sarah. Itu satu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia pergi ke satu negara, satu negeri itu ada seorang raja tu zalim. Ini ada diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja tersebut ni dia zalim, dia suka ngacau orang perempuan, cerita menggatal, cerita gitulah. Jadi bila orang perempuan ni jalan masuk ke satu tempat, raja terpandang dan raja tertarik dengan perempuan ini, dengan perempuan tersebut. Kalau dia bawa suami, maka suami itu akan dibunuh. Dia cerita akan dibunuh. Tapi kalau dia pergi dengan saudara lelakinya, maka dia tak dibunuhlah saudara lelakinya. Jadi bila masuk saja, raja terpandang. Nabi Ibrahim ni dia handsome, tuan-tuan. Dia handsome, dia kacak. Siti Sarah pun cantik juga. Siti Sarah pun cantik juga. Jadi bila masuk je, raja terpegun dengan muka Siti Sarah. Maka dia suruh pembantu dia. Ni kisah Nabi SAW cerita, tuan-tuan. Dia panggil pembantu dia, pergi panggil tu. Maka pembantu kepada raja ni tanya kepada Nabi Ibrahim, "Man anta? Siapa kamu?" Itu. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kata, dia kata aku adalah saudaranya, saudara lelakinya. Padahal dia adalah suami pada Siti Sarah, tapi dia menyebut saudaraku. Dia adalah saudaraku. Dia itu. Mana dia adalah saudara perempuan, dia saudara perempuan aku. Itu. Sebenarnya Nabi Allah Ibrahim ni dibahaskan para ulama. Dibahaskan ada pandangan menyatakan Nabi Ibrahim pun menipu. Jadi kita yang bukan Nabi tak boleh nipu, cerita gitu. Ni jangan salah sangka ni. Para orientalis cek jalan je nak nyalahkan orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Sebenarnya itu istilahnya bukan bohong sunat ni. Istilah kita ni kadang sebut bohong sunat. Itu bukan bohong sunat. Itu istilahnya adalah tauriyah nama dia. Tauriyah ni dia dibenarkan dalam peperangan. Boleh nipu musuh, boleh tak? Boleh. Itu tauriyah. Nabi Allah Ibrahim AS pun dia pernah sebut begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan diri dia daripada dia kena bunuh. Maka dibenarkan tak? Dibenarkan sebab berhadapan dengan raja yang zalim. Kemudian dibawa Siti Sarah masuk ke dalam. Sebelum dibawa Siti Sarah ni masuk jumpa dengan raja, Nabi Ibrahim AS pesan kepada Siti Sarah, sekarang ni yang beriman dekat negara ini, aku yang kamu saja. Kalau raja tanya kamu ni siapa? Cakap kamu adalah saudara perempuan aku. Padahal dia isteri. Tujuannya untuk apa? Supaya nak jaga keselamatan Nabi Ibrahim dan juga Siti Sarah. Masuk dalam tu yang berlaku peristiwa tu. Raja tu pun pegang tangan Siti Sarah ni, tiba-tiba tangan raja ni jadi kejung, jadi kaku, tuan-tuan. Panik dia, kaku tu tangan tu. Ada ayat dia tu. Jenis orang pegang yang musik-musik ni, kejung terus. Kalau nak nanti minta saya ayat tu. Tak ada, habis seorang-seorang ngejol. Kaku, jadi raja jadi panik, dia kata, "Wish, apa hal ni tangan aku ni?" Maka dia cakap, dah, okeylah, aku salah. Raja cakap dengan Siti Sarah tadi, tolong doa pada Tuhan kamu ni supaya tangan aku okey balik. Siti Sarah angkat tangan berdoa, okey balik tangan dia. Bila tangan dah kembali okey, dia pergi pegang lagi Siti Sarah ni. Oi, kau ajar ni raja. Masa tu dah kejung balik, lagi teruk daripada yang pertama tadi. Ni tuan-tuan tengok perbahasan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim AS ni. Maka di situlah raja ni pun kata surrender lah. Okeylah. Doakan aku akan sembuh. Siti Sarah doa, sembuh balik. Dia tak berani lagi sentuh usik pada Siti Sarah tadi, tuan-tuan. Maka raja ni cakap dengan pembantu dia, yang kamu bawa dalam ni bukannya manusia tetapi syaitan, dia kata macam tu. Padahal dia syaitan, tuan-tuan. Ni kadang dia perangai macam syaitan, dia sendiri nyalah syaitan. Saya pun tak faham orang sekarang. Kalau dia baik nyalahkan syaitan tu okey lagi. Dia perangai macam syaitan, dia pun salahkan syaitan, tuan-tuan. Sebab tu dekat dalam neraka esok ada sekumpulan orang yang dicampak dalam neraka. Mereka ni satu akan merayu-rayu pada Allah, dalam Al-Quran disebut. Yang keduanya, mereka ni akan menyatakan kepada kawan-kawan mereka yang masuk dalam neraka, bersabarlah. Padahal mereka cakap sabar pun di sini pun tak ada sabar.
Yang ketiganya mereka akan menyalahkan syaitan. Ini. Maka syaitan akan cakap apa? Yang kau ikut aku dulu kenapa? Dia kata. Ini ceritanya. Ada tuan-tuan, ni kita bahaskan bab lain lah. Ada yang catatan saya pun ada. Nak sebutkan, semua disandarkan ayat suci Al-Quran Karim. Pendek lagi cerita tuan-tuan. Jadi akhirnya raja ni pun bebaskan Siti Sarah. Masa dia bebaskan itulah dihadiahkan seorang hamba. Siapa dia? Siti Hajar. Yang itu yang kemudiannya dinikahi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lahirlah anak nama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Cerita gitu. Pendek lagi balik cerita dah semua cerita Nabi Allah Ibrahim tu kan tak sampai pula. Jadi nak sebutkan Uthman, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Lut ni antara nabi yang banyak yang berhijrah pada jalan Allah atas perintah Allah. Ada juga Nabi Allah Saleh alaihissalam pun berhijrah juga, tuan-tuan. Ketika azab Allah tu nak turun dekat tempat nama Hijr itu, apabila kaum Samud ni semua derhaka pada Allah SWT, termasuklah isteri kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam, maka diperintahkan juga Nabi Allah Saleh untuk keluar daripada tempat Hijr. Itu diminta keluar. Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Lut dia berhijrah. Nabi Allah Lut tu dia tahu tempat dia nak dibinasakan sebab kaum dia terlibat dengan LGBT, maka diminta untuk berhijrah. Berhijrah tak perintah Allah. Tapi yang Nabi Allah Saleh alaihissalam keluar sebab apa? Sebab dia tahu tempat tu nak kena azab tadi. Dia masih boleh duduk tempat Hijr tu, tapi disebabkan oleh penderakaan dilakukan oleh isteri dia. Nabi Allah Saleh bawa dua anak dia keluar daripada Hijr, tempat nama Hijr, tuan-tuan. Nabi Allah Ibrahim pun berhijrah juga dengan nama Allah kerana Allah Subhanahu ke jalan Allah SWT. Jadi sebab tu Nabi kata Uthman dan juga Ruqayyah anak dia adalah orang pertama berhijrah pada jalan Allah. Ini ceritanya. Di awal-awal Islam tu berkembang sebenarnya ke mana? Ke Habsyah. Jadi hijrah kali pertama orang Islam ni bukan ke Madinah, ke Habsyah. Habis yang Nabi SAW suruh orang Islam pergi berhijrah, yang dia tak berhijrah tu kenapa? Cakap tak super bikin, suruh orang, lepas tu dia sini tak pergi. Kenapa Nabi tak berhijrah daripada kota Mekah pergi ke Habsyah? Padahal Nabi SAW pun ditindas juga. Tak sama juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kenapa Nabi SAW tak berhijrah pergi Habsyah? Jawapannya mudah. Kerana pada ketika itu belum ada perintah Allah yang menyuruh Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Habsyah. Dengan ancaman orang musyrikin, Nabi pun boleh tumpang sekaki, pindah sekali. Tapi Nabi tak buat. Kenapa? Kerana tak ada lagi wahyu perintah Allah. Sebab tu apa yang datang daripada Rasulullah semua adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilakukan, yang dilakukan oleh Rasul yang datang daripada Nabi SAW adalah apa yang datang daripada Allah. Nabi tak buat-buat, Nabi tak mandai-mandai. Yang mandai-mandai ni kita je sebenarnya. Orang suruh beli garam, dia beli gula. Orang suruh beli kicap, chili sauce, dia beli tomato sauce, kan? Itu kita, tuan-tuan. Lain yang disuruh, lain dibuat, tuan-tuan. Tapi Nabi selagi mana tak ada perintah Allah, dia takkan buat. Termasuklah yang dikatakan, orientalis kata, orang-orang orientalis ni yang cari salah umat Islam, mencari salah Islam untuk dia jatuh. Dia cari salah Rasulullah untuk jatuhkan Islam. Ada orientalis ni. Dia kata Nabi ni kaki perempuan sebab isteri dia ramai. Tak, Nabi kahwin ramai ni pun kerana perintah Allah. Kalau tak ada perintah Nabi tak kahwin, tuan-tuan. Ini nak sebutkan. Semua para Nabi dan Rasul ini diperintahkan oleh Allah, barulah dia buat. Dia bukan mandai-mandai ni cerita, tuan-tuan. Jadi tak ada istilah mandai-mandai. Mandai-mandai tu kita, tuan-tuan. Pendek lagi cerita, tuan-tuan. Pendek bila lah nak habis cerita. Nak sebutkan 12 orang campur 4 orang tu dia keluar senyap-senyap sebab tak nak orang-orang musyrikin ni dia tahu tentang pergerakan orang Islam pergi ke Habsyah. Jadi sampai dekat satu pelabuhan melalui Laut Merah pada ketika itu, maka pada ketika itu di satu tempat di satu pelabuhan nama Syu'arah Syu'aibah nama tempat pelabuhan tu ada 2 biji kapal. Kapal tu kebetulan memang nak pergi ke Habsyah, maka mereka samalah pergi. Macam gitu. Pendek lagi, bila dia orang dah pergi, barulah musyrikin Mekah ni dapat tahu. Dah lama tak nampak dia ni. Rupa-rupanya dia dah berhijrah, dah pergi ke Habsyah. Bocorlah rahsia. Dan akhirnya orang-orang musyrikin Mekah pada ketika itu dia jadi lebih berhati-hati. Jangan lagi bagi orang Islam ni keluar daripada Mekah. Macam itu. Tapi dalam masa sama dia azab, dia pergi seksa orang Mekah, orang-orang Islam. Jangan sampai mereka ni terlepas lagi daripada Mekah.
Sebab itu orang-orang musyrikin Mekah buat kawalan di keliling Mekah tu. Tak nak bagi orang Islam keluar daripada Mekah tu. Sebab apa? Sebab dia takut. Kalau dia orang Islam keluar, dia pergi cerita kat negara lain, orang negara lain akan menghukum, akan bergabung, dan dia akan jatuhkan orang-orang Mekah yang menyiksa mereka ni. Sebab mereka tahu dekat Mekah tu ramai lagi orang-orang Islam yang masih diseksa oleh orang-orang musyrikin. Ini menjadi takut. Yang mengawal ni antaranya siapa? Yang mengawal pintu gerbang Mekah ni antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ni ada kisah Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan. Pendek cerita lah. Dia tengah buat kawalan ni. Dia tengok kawalan, tiba-tiba ada nampak seorang perempuan tengah manjat gunung Jabal Qubais. Jabal Qubais kan dah tak ada lah. Dia katakan dah dekat Arab Saudi dah tak ada lah. Kalau pergi Mekah tanya kat mana Jabal Qubais. Jabal Qubais ni adalah tempat bersejarah sebenarnya. Awal-awal Nabi menyeru kepada ahli keluarga dekat tepi Jabal Qubais lah. Dah tak ada dah. Jadi bila tengok tiba-tiba ada seorang perempuan, dia gendong anak dia. Anak dia baby lagi. Dia gendong anak dengan kainnya. Panjat Jabal Qubais tinggi. Tengok siapa lah manjat-manjat ni. Maka Umar pun panggil. Tengok-tengok rupanya seorang wanita yang namanya Ummi Abdillah. Ummi Abdillah dengan anak kecil dengan badan lemah, bola bersalin semua. Dia boleh panjat bukit yang tinggi. Ya Allah, hai. Kau buat apa? Dia tanya, kau buat apa manjat ni? Rupa-rupanya dia kata, aku nak keluar daripada Mekah. Engkau tak boleh terima kami orang Islam, kamu bebaskanlah yang kamu pergi halang-halang kita orang nak keluar ni, kenapa? Dalam sejarah di Mekah tu tak pernah ada orang yang melawan Sayyidina Umar. Siapa lawan dengan dia memang putus kepala dia. Senang cakap gitulah tuan-tuan. Jadi bila tengok perempuan ni tadi boleh sound dia. Perempuan yang lemah tadi sampai gendong anak boleh sound dengan Umar ni. Umar jadi ni agama apa ni? Umar kata gitu. Sedang cakap itu bahasa saya lah. Ni agama apa ni? Sanggup dia berhadapan orang yang gagah macam Umar ni, sanggup dia lawan. Sedangkan orang yang lain tu tak sanggup nak lawan Umar. Ummi Abdillah yang lemah sanggup lawan. Ya Allah, ni agama apa ni? Tak lain tak bukan, yang adalah Muhammad punya kerja lah. Maka Sayyidina Umar pun balik rumah tuan-tuan, dia pakai baju besi. Dalam sejarah para ulama sirah menyatakan bahawa kalau Sayyidina Umar dia pakai baju besi hari itu, walaupun bukan pergi perang, dia bawa pedang dan pakai baju besi, hari itu mesti ada orang mati. Itu sipir Sayyidina Umar dulu. Dulu lepas Islam Sayyidina Umar banyak menangis tuan-tuan. Pakai baju besi. Dia kata, ini tak ada kerja lain ni. Satu-satunya orang yang menjadi sebab pecah belah masyarakat di Mekah ni adalah Muhammad. Cari Nabi masa tu kan kat rumah Arkam, di Abi Arkam berdakwah. Pada ketika itu, maka dia pun pakai baju besi. Jalan nak menuju ke rumah Arkam bin Abi Arkam. Tengah-tengah jalan ada sahabat Nabi yang Islam. Dia kata, wahai Umar, kamu nak pergi mana? Tapi Umar tak tahu dia dah masuk Islam. Aku nak cari Muhammad. Muhammad ialah memecah belah kan masyarakat dekat Mekah ni. Sampai Ummi Abdillah yang lemah itu pun sanggup nak melawan aku. Tak pernah ada orang perempuan melawan aku selama ni. Maka masa tu dia mikir nak selamatkan Rasulullah. Apa yang dia cakap? Alah Umar, kamu sibuk nak bunuh Muhammad. Adik kamu sendiri Fatimah tu, dia pun dah ikut agama Muhammad. Wah, merah padam Sayyidina Umar tu. Dia pun dengan baju besi tadi, daripada nak pergi sana, dia kona pergi tempat lain tuan-tuan. Pergi rumah adik dia. Kat situlah berlaku pergaduhan antara dia dengan adik dia. Dia pergi tampar adik dia sampai luka muka dia, dan juga adik ipar dia. Ni gaduh adik ipar dengan abang ipar ni. Macam tu. Habis muka. Sampai Umar ni sayang sungguh dengan adik di Fatimah ni. Sampai Umar bila dah pang sekali adik dia, dia terduduk. Tangan dia besar tuan-tuan. Sayyidina Umar kan saya cerita, kalau naik kuda kaki cecah lantai. Kita naik kuda terkangkang, tu kita. Tinggi Umar tu. Bila duduk tuan-tuan, apa berlaku? Dah habis masa dah. Kita sambung bulan depan. Bila kata, bila macam tu, barulah dia tersedar. Dia kata, dia nampak helaian kulit binatang yang ditulis surah Toha. Surah ayat 1 hingga 8. Ini antara ayat untuk nak lembutkan orang-orang yang keras. Nak ngadap ni gak saksa ni Ustaz. Ya Allah, muka macam singa Ustaz. Baca surah Toha tu. Selain daripada surah apa tu, izqala Yusuf li abata ini raaitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara raaituhum lisajidina. Itu orang alim dia ajar kita dulu. Nak temu duga ke apa ke, bacalah. Bukan ayat penunduk. Orang Melayu ni, ni ayat penunduk ni.
Bukan itu maksud kita nak ambil barakah ayat Quran tu. Mudah-mudahan Sayyidina Umar dilembut dengan surah Toha tadi, kita pun dapat bantu saudara kita ni untuk lembutkan hati dia dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Kita gitu. Jadi itulah antaranya tuan-tuan, pada bulan tahun yang kelima, bulan Ramadan, orang dengar, ramai orang-orang Islam, orang-orang musyrikin yang telah masuk Islam. Oh, dia dengar dah. Sebab apa? Sebab berita ni berita palsu. Nabi SAW pada bulan Ramadan, dia pergi dekat Kaabah tuan-tuan, dia depan tu ramai orang-orang musyrikin. Nabi SAW telah membaca surah An-Najm. Surah An-Najm tu pun adalah satu surah yang boleh melembutkan hati orang. Baca surah An-Najm. Dia baca daripada mula sampai akhir, semua orang musyrik Mekah ni jadi macam terpukau. Tu jadi lembik badan dia, terpukau dengan bacaan ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari surah An-Najm tu. Kemudian Nabi SAW sujud di depan Kaabah. Ketika Nabi sujud, rupa-rupanya orang kafir yang mendengar Nabi baca semua tunduk tuan-tuan. Dalam masa yang sebab itu berita menyatakan bahawa dah ramai dah orang musyrikin Mekah yang telah pun sujud ikut agama Muhammad. Padahal mereka ni lepas terjaga dia kafir balik tuan-tuan. Dia bukan masuk Islam tak. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang ada kat Habasyah tu, dia rasa orang-orang musyrikin Mekah dah ramai yang masuk Islam lah. Dia pun balik daripada Habasyah tu. Bila separuh jalan, rupa-rupanya dapat tahu bahawa berita tu adalah berita palsu. Dia patah balik pergi Habasyah, berlindung di Habasyah balik. Kalau tak, dia orang jumpa musyrikin Mekah, habis dia orang kena bunuh tuan-tuan. Sebab tu ada kisah dia. Ini kita cerita akan datang lah tuan-tuan. Mudah-mudahan bulan depan ada lagi satu lagi kuliah kita. Tengoklah nanti kita nak bulan puasa, kita nak buat kuliah pun insya-Allah, kita tengoklah keadaan macam mana. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan daripada diri kita, bahawa hijrah kali pertama umat Islam bukan ke Madinah tetapi ke Habasyah, untuk mendapat perlindungan Raja Najasyi, bukan meletakkan kebergantungan pada Najasyi, tak, tapi kerana tempat itu adalah tempat yang aman. Nanti akan berlaku perdebatan antara wakil musyrikin Mekah dengan wakil orang Islam di depan Raja Najasyi tuan-tuan. Akhir Raja Najasyi melindungi orang Islam. Siapa kacau orang Islam dekat Habasyah ni, dia akan jatuhkan hukuman. Maka yang orang Mekah tadi tu dihalau balik. Jangan kacau lagi orang Islam yang ada kat Habasyah ni. Itu antaranya dah tuan-tuan. Cukuplah setakat tu. Mohon ampun dan maaf atas kekurangan. Halu telinga saya nak cerita banyak sangat pun tak boleh sangat. Kita pun sejuk ni. Semai isyak. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.